inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikim. Okay, bye. Saya go. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka jawablah seperti mana apa yang diucapkan oleh muazzin. Riwayat Al-Bukhari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bikulli shay'in ilma Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bikulli shay'in ilma Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi
ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Kota Baru 89.8. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي تغشرنا بنوري يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانك يا ربي صل على محمد يا ربي آجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي حدنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا
مسلم يا ربي صل صلي صلي على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل صلي صلي على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل صلي صلي على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل صلي صلي على محمد يا ربي بلغنا نصورا يا ربي صل صلي صلي على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل صلي صلي على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل صلي صلي على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل صلي صلي على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل صلي صلي على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Wadah ilmu sepanjang hari berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Yang pertama, dalam kita membangun rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih, keluarga yang penuh dengan cinta, itu hal pertama yang kita harus lakukan adalah mencintai keluarga kita karena Allah. Imamul Haddad dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah mengatakan bahwa orang yang niatnya bagus, pasti perbuatannya akan bagus. Dan orang yang niatnya tidak bagus, pasti perbuatannya tidak bagus, walaupun tampaknya bagus, walaupun kelihatannya elok, kelihatannya bagus. Kalau udah niatnya udah jelek, udah pasti nantinya perbuatan tersebut juga akan buruk pada akhirnya. Maka yang harus diperbaiki ketika kita hendak membangun sebuah keluarga yang penuh dengan cinta, membangun sebuah keluarga yang dipandang oleh Allah SWT dengan kasih sayangnya, dasari cintamu tersebut karena Allah. Bersama kita melabur saham akhirat dengan menghulurkan sumbangan dana bagi mereka yang memerlukan. Ayuh berinfak ke tabung Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Sumbangan ini akan digunakan untuk misi bantuan banjir serta program dakwah, kebajikan dan pendidikan anjuran Yadim. Ramai telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank Yadim 5660-1062-5428 atau layari laman sesawang Yadim www.yadim.com.my untuk sumbangan anda. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Mencari produk usahawan desa, persembahan nasyid dan kebudayaan, sukan serta pelbagai lagi aktiviti menarik. Jom kita ke Karnival Usahawan Desa KUD pada 22 hingga 26 November 2023 di Anjung Floria Putrajaya dari 10 pagi hingga 10 malam. Masuk adalah percuma. Tunggu apa lagi? Kita gegarkan KUD Putrajaya. Tawau 100.7 FM. Jadi setiap kali hujan, pemanduan berbeza dengan pemanduan jalan kering. Jadi jangan terlalu gairah di dalam hujan. Kena fikirkan yang pertama sekali, keselamatan itu ditamakan. Yang pertama, nampak je hujan, slowkan speed. Kerana apa-apa boleh terjadi dalam keadaan jalan basah. Paling mudah apabila kita terperanjat untuk kita tekan brake, untuk kereta geloncong. Ini yang paling mudah. Peganglah steering di jam 3 tangan kanan, di jam 9 tangan kiri, dan pandulah di dalam hujan dengan konsisten bila di atas highway. Jangan sekejap 30, 110, 60, 140. Jadi ini akan memberikan impak yang tinggi. Kerana waktu kita dalam kelajuan, kita tidak akan perasan waktu mana kita nak melanggar air, terutama di waktu malam. Jadilah seorang pemandu yang bijak. Jadikan selamat kocek, selamat nyawa dan selamat harta ke mana saja anda pergi.
Menyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islami, semuanya diikut. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bersiaran kita waktu ini menerusi rancangan Ibrah Kisah dalam Al-Quran untuk sama-sama kita dengar perkongsian insya-Allah. Sama-sama kita belajar daripada Al-Quran, perkongsian kita pada minggu ini, dan alhamdulillah kita bersama sekali lagi tetamu kita tak lain tak bukan yang bagi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Uda Kasim di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama kami lagi malam ini. Dan jadi anda akan mendengar secara langsung kita siarkan pada malam ini. Jadi untuk anda sama-sama kongsikan perkongsian ini, share di FB anda untuk sama-sama kita nak sebarkan lagi ilmu berkenaan dengan Al-Quran dan kisah, ibrah kisah dari Al-Quran. Kali ini kita nak menyambung Ustaz kan. Kalau minggu lalu kita cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam bersama dengan burung hudhudnya. Kali ini kita nak bawakan tentang tajuk antara kelebihan iman dan kekurangan kekufuran. Apa yang dimaksudkan itu Ustaz? Dan kita nak mengambil ibrah daripada apa yang dikisahkan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita bersiaran, dapat sama-sama kita mendengar insya-Allah suatu program yang baik yang di dalamnya terdapat maklumat-maklumat yang sangat berguna untuk kita sebagai seorang Muslim yang nak membina diri berjalan di atas muka bumi ini mengikut landasan-landasan tunjuk ajar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pada malam ini kita nak sambung lagi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana kisah Nabi Sulaiman ini satu kisah yang sangat menarik yang memberikan pengajaran-pengajaran yang cukup banyak kepada kita untuk kita ambil dijadikan pengajaran dan panduan. Pada malam ini kita nak melihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mempamerkan kepada insan-insan yang ada di sekelilingnya, sama ada yang telah beriman ataupun yang belum beriman, baginda pamerkan kepada mereka apakah itu Islam. Dan baginda cuba untuk memahamkan mereka apakah kelebihan bila seseorang itu punyai iman di hatinya. Dalam hatinya ada Islam dan dalam hatinya juga ada iman. Apa kelebihan yang ia akan dapat? Kadang-kadang ada sejenis manusia yang mana mereka itu masih baru lagi dengan Islam ataupun belum lagi memeluk Islam. Kadang-kadang mereka ini perlu dipamerkan kepadanya tentang kelebihan-kelebihan Islam, kelebihan-kelebihan iman di sudut yang dapat dilihat dan diukur dengan mata kepala. Ada orang begitu. Berbezalah dengan orang-orang yang sudah pun lama bersama Islam, orang yang sudah lama menjalani kehidupan secara Islam, dia akan dapat mengesan dan menghidup keindahan Islam, kehebatan iman melalui cara-cara nurani. Adapun orang-orang yang baru memeluk Islam ataupun yang akan memeluk Islam, mereka ini perlu dipamerkan kehebatan Islam melalui perkara-perkara yang zahir yang dapat diukur dengan mata kepala mereka. Sebab tidak sama orang yang baru memeluk Islam dengan orang yang belum memeluk Islam dan orang yang sudah lama memeluk Islam.
Tuan-tuan yang dihormati sekalian, saya nak mulakan kisah Nabi Sulaiman ini dengan kembali semula sedikit kepada kisah yang telah kita ulas pada siri yang lalu. Bagaimana puteri Sabak ini bila menerima surat daripada Nabi Sulaiman alaihissalam yang mengajak beliau supaya jangan sombong, jangan meninggi diri. Dan datanglah menyerah diri kepada Nabi Sulaiman dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam akan buktikan betapa pentingnya seorang manusia itu di dalamnya memiliki dua sifat ini. Tidak meninggi diri dan juga menjadi seorang yang menyerah diri kepada Allah dan Rasul, yang menjadi seorang Muslim. Jadi puteri Sabak ini apabila dia telah menerima surat tersebut, dia merasakan bahawa ada sedikit kelainan pada surat ini. Kerana raja-raja ini biasa dia menerima surat daripada pemerintah-pemerintah yang lain. Ya, kebanyakan surat-surat tersebut surat-surat yang berbau kepentingan duniawi. Nak itu, nak ini. Kalau satu kerajaan yang kuat pada zaman dahulu menghantar surat kepada kerajaan yang lemah, mengugutnya supaya menyerah diri dan membayar ufti kepada kerajaan yang lebih kuat. Itu biasa zaman dahulu. Tapi surat yang diterima oleh puteri Sabak ini lain sedikit daripada Sulaiman alaihissalam. Surat tersebut mengajak baginda supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak baginda supaya hentikan sifat sombong di atas muka bumi ini. Ada kelainannya. Surat ini menyentuh perasaan dalaman puteri Sabak yang cerdik lagi bijaksana ini. Jadi bila ia menyentuh jiwa dalaman puteri ini, maka beliau merasakan bahawa pengirim surat ini bukan sebarangan orang. Dia tidak mahu duit, tetapi mengajaknya untuk beriman kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu puteri ini telah memerintahkan kepada pegawai-pegawainya supaya menghantar hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa tujuan hadiah itu dihantar? Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, qalat liqaumiha, dia berkata kepada kaumnya, in qabila al-hadiyata fa huwa malik. Kalau dia terima hadiah, dia seperti raja yang biasa saja. Faqatiluh, maka kita perangi dia. Wa illam yakbilha fa huwa nabiyyun fattabi'uh. Jika dia tidak menerima hadiah tersebut, maka jelaslah ini manusia luar biasa. Ini manusia nabi. Ini manusia yang diutus oleh Allah. Maka kita ikut dia. Kita jadi pengikut dia. Cuba lihat tuan-tuan yang dihormati sekalian. Puteri Sabak ini sudah melihat secara zahir akan keindahan agama yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Tetapi dia ingin melihat isinya. Dari segi zahirnya sudah nampak indah. Pada suratnya itu sudah nampak indah. Dia tidak meminta habuan duniawi, tetapi minta supaya menganut agamanya. Ini sudah bagus. Tetapi puteri yang bijak ini ingin menyiasat apakah isi agama ini. Apakah agama ini mampu mendidik manusia itu menjadi insan yang menyintai Tuhannya lebih daripada segala-galanya. Karena puteri Sabak ini tahu, apabila seseorang itu menyintai Tuhannya lebih daripada segala-galanya, inilah insan yang baik. Lalu dihantarnya hadiah. Mampu tidak agama ini mendidik penganutnya supaya mencintai Tuhan yang disembah lebih daripada segala-galanya? Mampu tidak agama ini mendidik penganutnya merasai bahawa dunia dan segala-galanya itu hanyalah pinjaman yang perlu digunakan untuk menyembah Allah juga, bukan untuk dirasai dan dinikmati secara melampau nikmat tersebut.
Sebab itu dia berkata, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Aku nak menghantarkan hadiah kepada mereka. Kemudian aku akan menunggu apakah balasan yang akan dibawa balik utusan-utusan kita. Maka dia nak tengok. Dia nak menguji agama Nabi Sulaiman dan Sulaiman itu sendiri. Alaihissalatu wassalam. Dan kita dapat melihat dan mendengar pada minggu lepas bila hadiah itu sampai kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan satu kata-kata yang menampakkan isi agama yang dianutinya. Kata beliau, atumidunani bimalin fama atanillahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Apabila hadiah-hadiah itu dihadapkan kepada Nabi Sulaiman, hadiah yang sangat lumayan, yang sangat bernilai, apa kata Nabi Sulaiman? Tidakkah patut kamu memberikan kepadaku pemberian harta benda? Mana tak layak kamu memberikan hadiah harta benda ini kepada aku? Kononnya kalau aku menerimanya, maka aku akan menutup mulut aku dan membiarkan kamu terus hidup dalam kesyirikan. Mampukah hadiah-hadiah ini untuk menutup mulut aku? Jangan cuba untuk menutup mulut aku, usaha dakwah aku dengan hadiah-hadiah yang kamu berikan ini. Karena aku seorang mukmin, aku seorang muslim. Tugasku ialah menyelamatkan manusia daripada kesesatan. Tugasku ialah menyelamatkan mereka daripada kesesatan ini. Segala hadiah, habuan duniawi tiada aku pandang. Kenapa? Kerana fama atanillahu khairun mimma atakum. Apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada aku lebih baik daripada apa yang kamu cuba nak sogokkan kepada aku ini. Bagi Nabi Sulaiman, apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, ia sangat mensyukurinya. Ialah walaupun yang diberikan kepada Nabi Sulaiman itu sudah banyak, tetapi sifat manusia itu kalau diberi banyak, dia ingin banyak lagi. Tetapi Nabi Sulaiman menampakkan bahawa bagaimana ajaran agama yang dianutinya itu mengajar supaya memiliki sifat qanaah, sifat cukup, rasa cukup dengan apa yang telah diberikan. Rasa cukup dan rasa bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Inilah kehebatan Islam, yang tidak pernah mengajar manusia untuk membenci dunia, tetapi mengajar manusia dengan nikmat dunia yang diperolehinya itu mesti ada dalam diri rasa qanaah, rasa mencukupi, menggunakannya sekadar keperluan yang diperlukan, dan akhirnya mensyukuri atas nikmat itu, sama ada sedikit atau banyak. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kenyataan Nabi Sulaiman alaihissalam ini dibawa pulang oleh menteri-menterinya, lalu dilaporkan kepada Puteri Sabah. Satu perkara yang dipandang begitu takjub. Kenapa? Kerana dia tidak menerima hadiah-hadiah ini. Bukan mudah orang menolak hadiah-hadiah yang lumayan. Bukan mudah. Karena itu kita dapat melihat dunia ini sudah banyak yang hancur. Kerana apa? Karena manusia itu gagal menolak hadiah-hadiah dan habuan-habuan yang disebut rasuah. Dunia ini hancur. Manusia itu hancur. Masyarakat itu hancur disebabkan oleh tidak ada rasa qanaah, tidak ada rasa mencukupi dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nak rasa lebih lagi, nak rasa lebih lagi. Akhir sekali sanggup menerima habuan-habuan yang haram. Tetapi Nabi Sulaiman menampakkan kepada kita, sebagai seorang Muslim, kita perlu mensyukuri nikmat halal yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kerana itu lebih baik untuk kita daripada nikmat yang banyak, tetapi ia datang daripada sumber yang tidak baik. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam telah mengajar kepada kita betapa matlamat hidup seorang Muslim, iaitu mendakwahkan agamanya kepada insan yang lain, itu lebih besar dan lebih penting daripada kita menghimpunkan kesenangan dunia sehingga boleh menyesatkan kita. Dakwah itu
sangat penting. Ini yang diajar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, maka pulanglah pembesar-pembesar tadi berjumpa dengan putri Sabak tadi. Maka bila laporan itu diterima, putri Sabak yang sangat bijaksana ini mengetahui bahawa Sulaiman alaihissalam ini seorang Nabi. Dan dia juga seorang yang sangat jujur lagi ikhlas. Karena sudah ditawarkan dunia tetapi ditolaknya. Yang lebih penting baginya ialah dia nak menyampaikan ajaran agamanya. Putri Balkis ataupun putri Sabak ini memahami bahawa orang yang hidup berprinsip seperti ini, orang seperti ini sangat istimewa. Kalau dilihat dari segi kuat, kekuatannya mengatasi kekuatan yang ada pada putri Sabak ini. Betul, mengikut laporan burung hud-hud, kerajaan putri Sabak ini kerajaan yang sangat kuat. Bahkan kita telah baca bagaimana laporan daripada jemaah menteri putri Sabak ini mengatakan bahawa kedudukan tentera mereka sudah cukup kuat dan bersedia untuk berperang menghadapi tentera Nabi Sulaiman. Tetapi setelah melihat kepribadian Nabi Sulaiman alaihissalam yang menolak habuan duniawi itu, putri Sabak mengetahui bahawa lelaki bernama Sulaiman alaihissalam ini berjuang bukan kerana dunia, tetapi dia berjuang kerana akidah. Dia berpeluang kerana prinsip, dan dia memegang akidah dan prinsip itu sekuat-kuatnya. Orang seperti ini tidak boleh dikalahkan. Walaupun dengan kekuatan tentera yang ada di dalamnya kereta kebal yang keras, karena kereta kebal yang keras itu akan menjadi hancur dan pupus dengan kekuatan akidah yang dibawa. Dan inilah yang terjadi kita lihat pada hari ini di Palestin. Sudah 2-3 ucapan yang kita dengar daripada jenderal-jenderal Israel. Mereka mengatakan bahawa tidak ada guna kita berperang dengan Hamas ini, karena mereka berperang membawa prinsip mereka. Orang yang berperang membawa prinsip, membawa akidah Islam, berjuang karena agamanya. Orang ini kekuatannya tidak dapat diatasi dengan kekuatan kereta kebal yang kuat. Dia dapat diatasi dengan kekuatan kapal terbang supersonik yang hebat. Karena itu tuan-tuan, pembinaan akidah sangat penting dalam jiwa umat Islam pada hari ini. Pembinaan akidah yang membawa kepada diri mereka itu berasa bangga dengan agama yang diimani ini sangat penting. Karena itulah Putri Balkis mengatakan bahawa tidak ada guna kita memerangi mereka. Oleh itu, jom kita pergi menyerah diri, kita pergi menziarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kita datang berjumpa dengan dia, menziarahi dia. Maka ketika itulah tuan-tuan yang dihormati sekalian, putri ini mengunci istananya dan menyuruh pegawai-pegawai yang ditinggalkan supaya menjaga istana tersebut, dan beliau bersama dengan pegawai-pegawainya, menteri-menterinya, askar-askarnya menuju dari Yaman menuju ke Jerusalem di Palestin untuk bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam bagi mengetahui lebih lanjut lagi apakah ajaran agama yang dibawa oleh Nabi yang agung ini. Lihat tuan-tuan, sedikit sahaja kalam yang keluar daripada Nabi Sulaiman, tetapi perbuatannya, lisanul halnya lebih dapat mempengaruhi putri Sabak untuk menerima Islam sebagai agamanya. Menampakkan kepada kita tuan-tuan betapa penting akhlak ini dalam jiwa umat Islam. Kita pertahankan akhlak Islam kita. Kita pertahankan tata susila Islam kita. Kerana ia sebenarnya terjemahan kepada agama Islam yang kita anti. Bila kita berjaya mempertahankan akhlak yang mulia ini, maka ia akan membuka mata orang-orang yang sedang mencari keadilan agama, bahawa ia ada di dalam agama Islam yang mulia ini. Karena itu tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita lihat bagaimana Islam itu berkembang di atas dunia ini dengan senjata akhlak, bukan dengan senjata mata pedang yang tajam, yang membunuh, yang menghiris dan sebagainya. Karena itu akhlak perlu dijadikan
sebagai perkara utama dalam hidup kita. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Nabi Sulaiman AS mengetahui bahawa puteri ini akan menuju ke tempatnya. Maka Nabi Sulaiman AS mempunyai satu rancangan. Apa dia? Dia tahu bahawa puteri ini ialah puteri yang menyembah berhala, menyembah matahari. Tiada dalam dirinya tauhid, tiada dalam dirinya mengesakan Allah, tiada dalam dirinya pernah merasai keagungan dan kebesaran Allah. Yang ada dalam dirinya ialah kebesaran duniawi. Sebab ia memiliki kerajaan yang besar. Maka Nabi Sulaiman ingin memberikan satu pengajaran kepada dia. Apa dia? Bahawa sebesar mana pun kerajaan Yaman ini, yang dipimpin oleh Puteri Sabah ini, sebenarnya ia hanyalah kecil sahaja bila dibandingkan kepada kerajaan Nabi Sulaiman yang tunduk kepada Allah dan Rasul. Pengajaran yang nak diberikan oleh Nabi Sulaiman, nanti kita akan dapat lihat bahawa insan yang beriman kepada Allah diberikan oleh Allah ilmu untuk mentadbir alam ini. Dan selepas diberikan ilmu, diberikan kekuatan pula, taufik dan hidayah untuk memimpin dan melaksanakan ilmu itu diguna pakai dalam pentadbirannya, sehingga melahirkan satu kerajaan yang kuat. Mari kita lihat kisah seterusnya. Dan tuan yang dihormati sekalian, Nabi Sulaiman berkata kepada pengikut-pengikutnya. Apa katanya? Katanya, wahai pemimpin-pemimpinku, ya ayuhal mala, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Nabi Sulaiman berkata kepada golongan yang bijak pandai di kalangan jemaah menterinya, wahai pegawai-pegawaiku, siapa di antara kamu dapat membawa kepadaku singgah sana Puteri Balkis sebelum mereka datang menghadapku dalam keadaan berserah diri memeluk Islam. Ya, Nabi Sulaiman tahu yang Balkis datang, Puteri Sabah itu datang kepadanya untuk menerima agama ini. Sebab bila dia menguji keikhlasan Nabi Sulaiman yang tidak menerima hadiah tersebut, puteri itu sudah tahu bahawa raja ini menganut satu agama yang sangat baik. Dia tahu. Tetapi Nabi Sulaiman ingin supaya puteri ini memeluk ajaran Islam. Dan dia memeluk dengan penuh keyakinan dan kesedaran. Maka dia berkata, siapa di kalangan kamu, wahai pegawai-pegawaiku, yang mampu membawa singgah sana puteri ini dari Yaman, bawa ke Palestin, bawa ke Jerusalem ini. Siapa di kalangan kamu yang boleh melakukannya? Tujuannya apa? Tujuannya bila puteri Sabah ini sampai saja di Palestin, dia akan melihat, ini singgah sana yang aku biasa diami dulu. Bagaimana dia boleh berada di sini? Ya, Nabi Sulaiman nak berbuat begitu, supaya nak menjelaskan kepada puteri ini bahawa bila seorang itu berpegang kepada agama Allah, bila seorang itu beriman kepada Allah, Allah akan memberi kepadanya nikmat yang lebih barakah, lebih daripada apa yang dinikmati oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azab. Nampaknya Ustaz termute kan tu nak Ustaz? Ustaz tertekan mute. Kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Iqbal yang digelar reformis menggunakan segenap ruang yang dimilikinya untuk mendorong umat Islam melakukan perubahan dan pembaharuan. Hal ini bagi memastikan mereka bebas daripada belenggu kemunduran. Selain penulisan, Iqbal turut menggunakan syarahan sebagai wadah bagi menyampaikan idea dan pandangannya. Dalam syarahannya, beliau antara lain menegaskan peranan Islam sebagai agama dan falsafah undang-undang serta politik. Menurut Iqbal, syariat amat penting dilaksanakan kerana dengan syariatlah permasalahan sosial dapat diselesaikan. Iqbal turut mengecam ahli politik Muslim yang tidak berakhlak, ta'assub akan kuasa dan tidak memiliki pendirian yang mewakili umat Islam umumnya. Selain itu, Iqbal memberikan amaran bahawa sekulerisme berupaya mengancam dan menggugat asas kerohanian masyarakat Islam. Ucapan terpenting Muhammad Iqbal adalah berkaitan dengan penubuhan negara Islam. Dalam ucapan yang disampaikan di Allahabad pada 29 Disember 1930 itu, Iqbal sebagai Presiden Liga Muslim menegaskan penubuhan sebuah negara Islam demi kepentingan agama Islam dan ketenteraman negara India. Hal inilah yang menjadi asas bagi penubuhan negara Pakistan. Dalam siri kembarannya ke Mesir, Afghanistan, Iran dan Turki, Iqbal giat mempromosikan idea bagi mewujudkan kerjasama dan kesatuan politik Islam yang lebih meluas. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Bertakluk kepada permaran syarat. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Assalamualaikum kepada para pendengar Radio IKIM. Ini Kapten anda sedang bercakap. Saya ingin mengalu-alukan semua pendengar di dalam pesawat IKIM 1992R, buku vaksinasi dari perspektif sains dan Islam akan tiba tidak lama lagi. Buku ini menceritakan tentang penyakit berjangkit seperti polio, demam campak dan batuk kokol yang disebabkan oleh patogen boleh mengakibatkan berlakunya wabak penyakit. Juga sejarah-sejarah yang menunjukkan wabak penyakit tidak boleh dipandang ringan. Segera dapatkan bantuan kru dengan WhatsApp 011-5769-5400 untuk mendapatkan promosi percetakan sebanyak 35%. Sehingga itu, duduk tenang dan nikmati hari anda dengan tenang. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita bersiaran waktu ini bersama menerusi perkongsian ibrah kisah dalam Al-Quran bersama dengan tak lain tak bukan Ustaz Muhammad Uda Kasim. Masya Allah, Alhamdulillah dah dapat dah kita. Ustaz, boleh Ustaz kita sambung tadi? Kita terberhenti berkenaan dengan bila nak dibawanya Puteri Sabak itu ke berdekatan atau dibawa ke Palestin itu sendiri. Silakan Ustaz sambung. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi. Jadi sebelum Puteri Sabak ini sampai, Nabi Sulaiman AS nak buat beberapa kejutan.
Nak buat surprise. Jadi tujuan surprise itu bukan untuk tergelak, untuk ketawa macam kita buat surprise, tetapi untuk meyakinkan lagi puteri Sabah ini, ya, bahawa dengan dia memeluk ajaran Islam dan mengamalkan Islam dalam kehidupannya, negaranya iaitu Yaman yang telah maju itu akan menjadi lebih maju lagi. Buktinya, cuba lihat nanti surprise yang akan dibuat. Ya, bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam meminta daripada pegawai-pegawainya supaya siapa mampu bawa singgasana puteri Sabah ini yang letaknya di Yaman bawa ke Palestin. Memang teknologi pada zaman dahulu tak boleh buat itu. Bahkan zaman sekarang ni pun tak mampu buat. Kalau kita balik ke kampung kan ada majlis memindah rumah. Ya, itu kita nak pindah rumah ni, angkat satu kampung turun, masak bubur kacang, masak itu, masak ini, satu kampung turun nak angkat rumah tu. Lama tu. Bukan sejam dua. Tapi ini nak angkat singgasana Puteri Balqis ini, Puteri Sabah ini daripada Yaman ke Palestin. Maka ketika itulah tuan-tuan, Allah paparkan kepada kita bagaimana manusia yang jika pemimpinnya itu soleh, maka yang berada di bawahnya akan mengikut agama pemimpin itu. Nabi Sulaiman alaihissalam insan soleh, maka insan-insan soleh yang berada di bawahnya juga merupakan orang yang mengamalkan agama dalam kehidupannya. Dan bila agama itu diamalkan dalam kehidupannya, Allah paparkan mereka diberikan ilmu-ilmu yang takkan diberikan kepada orang-orang yang tidak bersama dengan amalan-amalan agama ini. Cuba tengok. Bila diminta, berkatalah Ifrit. Qala Ifritun minal jin. Berkatalah Ifrit daripada kalangan jin. Ifrit ini siapa? Ifrit ini ialah jin yang beriman dan mengamalkan agama dalam kehidupannya. Ini jin yang soleh dipanggil Ifrit. Kalau jin yang jahat itu dipanggil syayatin minal jin. Yang itu tak ada apa-apa dah tu. Tapi Ifrit yang soleh ini berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Ya Nabi Sulaiman, saya akan membawakan singgasana puteri tersebut kepada engkau dari Yaman ke Palestin ini sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Ya. Makna engkau duduk di situ, bangun saja dah sampai dah. Satu tempoh yang sangat cepat. Satu tempoh yang sangat cepat, tuan-tuan. Boleh ke berlaku? Ya, Allah itu maha berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Allah. Allah itu maha berkuasa. Dia mampu memberikan ilmu yang hebat ini kepada mana-mana hambanya. Syarat perlu beriman dan mengamalkan agama dalam kehidupan. Nah, Ifrit sudah dapat ilmu ini. Mungkin kita kata bahawa dia tu jin. Jin memanglah macam tu, kekuatannya lebih daripada manusia. Lihat, Allah buktikan sekali lagi. Setelah Ifrit mengatakan kemampuannya untuk membawa singgasana itu dalam tempoh yang cepat, Nabi Sulaiman duduk di kursinya dan bila dia bangun saja, istana itu akan datang. Bangun seorang laki-laki daripada kalangan orang biasa. Qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarafuka. Bangun seorang laki-laki yang mempunyai ilmu pengetahuan daripada kitab Allah. Apa katanya? Aku akan membawanya kepadamu dalam sekelip mata saja. Makna Nabi Sulaiman alaihissalam pandang satu tempat yang jauh, kemudian dia tutup mata, buka mata. Istana itu sudah ada. Lebih cepat daripada apa yang mampu dibawa oleh jin. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, dalam ayat ini Allah memberikan sifat lelaki tersebut. Apa dia? Qala allazi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah seorang lelaki yang mempunyai ilmu pengetahuan daripada kitab Allah. Seorang yang beriman kepada Allah dan seorang yang memiliki ilmu. Bila ilmu dan iman itu dipadukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan satu kekuatan luar biasa yang lebih hebat daripada apa yang ada pada jin Ifrit tersebut. Begitulah pentingnya ilmu. Begitulah pentingnya iman dan ilmu itu. Kadang-kadang kita ni punya ilmu tetapi tidak diadunkan dengan iman, maka ilmu tersebut menjadi fitnah kepada kita. Kadang-kadang kita ini punya iman tetapi tidak punya ilmu, maka iman tersebut memberi faedah tetapi kesannya
mungkin sedikit pada diri kita sahaja. Tetapi bila kita adunkan ilmu dan iman itu dalam satu masa, ya Allah, Allah Ta'ala akan membuka dunia ini kepada kita. Diberikan kepada kita ilmu-ilmu yang tak pernah diberikan kepada orang lain. Ini telah terbukti kalau kita tengok pada zaman kegemilangan Islam. Lahirnya ulama-ulama Islam, ya, yang bukan saja mampu mengarang kitab-kitab berbentuk keagamaan, tetapi lahirnya ulama-ulama seperti Ibn Nafis, lahirnya Ibn Sina. Mereka ini bukan saja terkenal dengan ilmu-ilmu fardu kifayahnya, ilmu perubatannya, ilmu kaji bintangnya, ilmu fisiologinya, ilmu kimianya, tetapi mereka ini juga ulama-ulama Islam yang mahir dengan ilmu fiqhnya, dengan ilmu tauhidnya, dengan ilmu tafsir dan hadisnya. Bila semua ilmu ini diadunkan, kemudian dalam diri mereka ada iman, ketika itulah tuan-tuan, Allah akan berikan ilmu-ilmu ini kepada mereka. Dan inilah yang telah terbukti dalam ayat ini. Wahai Nabi Allah, aku akan bawa istana tersebut kepada engkau dalam sekelip mata sahaja. Penting untuk kita menjadi insan berilmu, dan penting untuk kita mendidik masyarakat menjadi insan berilmu, berakhlak, dan juga berilmu, dan juga berakidah serta iman yang teguh. Tuan-tuan, setelah itu berlakulah apa yang diminta. Istana tersebut sudah pun berada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Cuma Nabi Sulaiman, tuan-tuan, seorang pemimpin yang syukurnya kuat pada Allah. Bila dia melihat istana itu sudah, singgasana itu sudah berada di hadapan matanya dalam tempoh yang sekejap. Qala hadza min fadli rabbi. Falamma ra'ahu mustaqiran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Kata Nabi Sulaiman ketika dia melihat istana itu sudah berada di hadapannya. Apa katanya? Ini adalah limpah kurnia Tuhanku untuk mengujiku. Adakah aku bersyukur ataupun aku ini tidak mengenang langsung nikmat pemberiannya. Nabi Sulaiman melihat bahawa nikmat yang ada di hadapan matanya. Nakkan istana putri itu ada depan matanya. Nah, sudah pun berada depan matanya. Ini nikmat yang diberikan oleh Allah. Dia mengetahui bahawa setiap nikmat yang diberi kepadanya, ia adalah ujian semata-mata daripada Allah. Ia adalah ujian. Nak lihat bahawa adakah nikmat itu diperolehi seorang itu menjadi lebih bersyukur, ataupun nikmat itu akan menjahanamkan dirinya. Ini memberi kesedaran kepada kita, tuan-tuan yang dihormati sekalian. Dalam kita merasai nikmat dan keindahan duniawi yang Allah telah berikan kepada kita ini, jangan lupa bahawa di sana sebenarnya ialah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin banyak nikmat yang kita beri, kita perlu lihat adakah kita makin lekut ataupun kita sudah pun menjadi orang yang penderma. Makin banyak nikmat ilmu yang diberikan kepada kita, kita kena lihat adakah ilmu yang banyak diberikan kepada kita itu menjadikan kita insan yang takutnya kuat kepada Allah, ataupun ilmu itu sudah menjadikan kita ini orang yang sombong dan takabur kepada sesama manusia. Semua nikmat Allah ini adalah ujian kepada kita. Maka pilihlah jalan, sama ada nak menjadi insan bersyukur ataupun insan yang mengkufuri nikmat Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam nampaknya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, Nabi Sulaiman alaihissalam setelah melihat istana itu, apa katanya kepada jemaah menterinya? Qala nakiru laha arsyaha nanzur atahtadi am takun minal ladzina la yahtadun. Nabi Sulaiman berkata kepada orang-orangnya, ubahkanlah keadaan singgasananya itu supaya kita melihat adakah ia dapat mencapai pengetahuan yang sebenar atau ia termasuk dalam golongan yang tidak dapat mencapai pengetahuan yang demikian. Maknanya istana yang dah sampai depan baginda tu dia suruh tukar-tukar sikit, beggar-beggar sikit. Jangan sampai tukar semua, maknanya ditukar sedikit-sedikit keadaannya. Tetapi bentuk asalnya masih ada lagi. Tujuan apa? Tujuan nak lihat Putri Sabah ini cerdik ataupun tidak orangnya. Putri Sabah ini pemerhatian dia terhadap sesuatu perkara itu, pemerhatian yang dalam ataupun saja-saja saja. Nabi Sulaiman cuba nak mengenal siapakah putri ini. Ya. Ini dia tuan-tuan yang kita kenali pada hari ini sebagai kita nak meneroka jiwa seseorang itu. Karena bila kita teroka jiwanya,
barulah kita mampu memberikan ubat yang sesuai untuk orang itu. Kadang-kadang kita ni nak bercakap dengan seseorang, kita tidak mengenal yang depan kita tu siapa. Ya, yang depan kita tu mungkin dia datang pakai blazer, pakai baju yang cantik, tapi sebenarnya pengetahuan yang sangat dangkal. Mungkin dia darjah 1 pun tak sekolah, tapi oleh kerana ada duit yang banyak, dia beli baju cantik, kita sangka orang ni orang berpengetahuan, maka kita bercakap dengan ilmu yang tinggi-tinggi di hadapan dia, dia takkan faham. Karena itu Nabi SAW berpesan kepada kita semua, ya, supaya kita bila bercakap dengan seseorang mesti ikut kadar ilmu yang ada pada dia. So Nabi Sulaiman nak menguji, kita nak tengok puteri ini adakah seorang yang kuat pemerhatiannya. Kita tukar sikit bentuk singgasana dia ni. Dan tuan, ketika puteri Sabak itu sampai ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam, maka di sini bermulalah episod dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan dengan usaha yang ini akan membuka pintu hatinya. Telah saya sebutkan tadi bahawa puteri Balqis ini, tuan-tuan, hatinya sebenarnya telah terbuka untuk memeluk Islam. Tetapi segala surprise yang nak dibuat oleh Nabi Sulaiman ini ialah supaya puteri ini masuk Islam dalam keadaan dia melihat dengan penuh ilmu, dengan penuh keyakinan bahawa bila bersama Islam dia tidak akan rugi, bahkan dia akan jadi lebih untung, maju dan sebagainya. Ya, jadi nanti kita tengok pada siri selepas ini bagaimana surprise yang dibuat oleh Nabi Sulaiman itu. Ya, wallahu a'lam. Masya-Allah. Nampaknya ustaz yang dapat surprise kat kita dulu dah ni kan. Kita surprise sebenarnya, nak tunggu apa yang akan kita lalui pada minggu hadapan, perkongsian berkenaan dengan puteri Sabak ini, bagaimana kejutan yang dibawakan dan bagaimana dakwah sebenarnya boleh hadir dalam pelbagai bentuk. Dan kita belajar sebenarnya hari ini betapa Nabi Sulaiman AS yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat besar diberikan oleh Allah SWT kepadanya, tapi bagi Nabi sangat-sangat menjadi orang yang sangat-sangat bersyukur. Kita ni tak beri banyak mana pun ustaz kan, nak bersyukur punyalah susah dan payah. Allah Akbar. Terima kasih banyak ustaz untuk perkongsian pada kali ini. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi insyaAllah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bersaksi dua kalimat, lafazkan dengan sepenuh keyakinan, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Beriak dengan syahadat, etikat dengan seluruh kebulatan, bersandar pada Al-Quran, sunnah Rasulullah, itulah panduan. Iman Islam jua Islam, kesatuan rumpun Islam, akidah syariat hakikat, jangan terpisah. Yang sempurna keimanan tanpa keislaman, keislaman tanpa iman kan jadi rapuh. Ihsan itu penghayatan, rasa takut dan kehambaan, beribadah bagai melihat Allah. Bersaksi dua kalimat, lafazkan dengan sepenuh keyakinan, tiada Tuhan selain Allah.